Bismillahirrahmanirrahim. الثامن عنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ فتساورت لها رجاء أدعى لها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فصار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت فصرخ يا رسول الله على ماذا أقاتل؟ قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك قد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. Maksudnya hadis yang ke-8 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda ketika berlakunya peristiwa Khaybar, demi sesungguhnya aku akan berikan bendera ini kepada seorang yang mengasihi Allah dan Rasul, dan Allah mengurniakan melaluinya kemenangan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tidak pernah mengasihi dilantik menjadi ketua malaikat pada hari itu. Lalu aku melompat-lompat supaya dinampak dan dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dan memberikan kepadanya bendera dan bersabda, pergi, jangan berpaling sehingga Allah memberi kemenangan melaluimu. Lalu Ali berjalan sedikit, kemudian berhenti dalam keadaan tidak berpaling. Maka dia berkata, wahai Rasulullah, di atas tujuan apa saya memerangi mereka? Sabdanya, perangilah mereka sehingga mereka mengaku bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan bahawa Muhammad Rasulullah. Maka apabila mereka melakukan demikian, sesungguhnya Allah telah menentukan hukuman kepadamu, tidak boleh mengganggu darah mereka, harta mereka, malaikat yang diizinkan oleh Allah, dan hisab mereka terpulang kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bagaimana seseorang itu dibenarkan berlomba-lomba untuk mencari fadilat, mencari kelebihan, pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah. Di antaranya ialah memegang jawatan yang penting di dalam memimpin tugas-tugas yang besar. Hadis ini menunjukkan perkara yang berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
melakukan operasi ataupun gerakan menawan Khaybar. Khaybar ialah bandar yang didirikan oleh kota-kota yang berlapis-lapis. Dibangunkan oleh orang-orang Yahudi yang berundur daripada Madinah. Ketika Nabi SAW berhijrah di Madinah, Madinah mengandungi masyarakat majmuk, masyarakat berbilang agama dan kaum. Bukan sahaja orang-orang Arab, penduduk asal Madinah yang terdiri daripada kalangan Aus dan Khazraj, dua kabilah yang asal. Di Madinah juga ramai orang-orang Yahudi daripada berbagai-bagai kabilah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah dan kabilah-kabilah yang lain. Dalam Quran menyebut 12 keturunan orang-orang Yahudi, mengikut keturunan anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam yang jumlahnya 12 orang. Bahkan pecahannya banyak lagi kabilah-kabilah yang kecil. Oleh kerana mereka adalah golongan ahli kitab, banyak kalangan mereka dilantik nabi-nabi dan rasul-rasul. Mereka mempunyai kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini semua adalah nabi-nabi Bani Israel. Dan ribu-ribu nabi kalangan mereka, bukan puluh nabi. Nak kata barangkali ratus-ratus ribu ulama di kalangan Bani Israel. Oleh kerana itulah mereka disebut al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sebabnya mereka banyak baca kitab. Dalam kitab itu menyebut akan zahir Nabi akhir zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tanda-tanda yang ada pada tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka tahu sahabat-sahabatnya, sifat sahabat-sahabat Nabi. Dan mereka tahu juga Nabi akhir zaman akan dihalau oleh kaumnya dan berhijrah. Mereka menunggu kedatangan Nabi ini dan mencari tempat lahirnya dan mencari tempat hijrahnya. Bahkan kalangan padri-padri ahli kitab bertemu dengan Nabi SAW di masa Nabi masih budak-budak lagi. Bila Nabi dibawa oleh bapa saudaranya Abu Talib berniaga di Syam ketika umur 7 tahun, di mana padri-padri melihat tanda-tanda kerasulan yang ada pada diri Nabi SAW. Di antara mereka ni berhimpun di Madinah. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sedikit sahaja di kalangan orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Sebahagian mereka menunggu-nunggu nak tengok tanda-tanda yang lebih. Sebahagian mereka terus bermusuh dengan Nabi SAW. Kerana marah Tuhan tak lantik Nabi daripada kalangan orang Yahudi, lantik daripada keturunan Arab. Mereka marah, itu urusan Tuhan, nak buat macam mana? Lantik Rasul ni bukan urusan manusia, urusan Allah. Allah Ta'ala dah pilih, Nabi pun tak lantik diri dia sendiri. Sebahagian mereka bersifat dengan sifat-sifat yang baik, berdamai dengan Nabi SAW. Maka Nabi mengadakan tahaluf. Tahaluf yakni persepahaman dengan pemimpin-pemimpin Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir,
Bani Quraidah, mengadakan persepahaman, perjanjian damai, membenarkan mereka duduk di Madinah, berniaga dengan orang-orang Islam. Dibuka pasar Madinah, di mana pasar Madinah ni pasar tempat orang berniaga, bukan sahaja orang Islam, termasuk orang-orang Yahudi, orang-orang Kristian dan orang-orang musyrikin. Apabila tanda-tanda kenabian itu zahir satu demi satu, ada pemimpin-pemimpin yang masuk Islam, ada pemimpin-pemimpin yang marah ke Tuhan. Bukan boleh marah ke Tuhan. Tuhan lantik Muhammad SAW menjadi Rasul, nak buat macam mana? Yang marah ini mengadakan pakatan pula sama-sama mereka. Pakatan dengan orang-orang musyrikin untuk menghapuskan Islam, termasuk membunuh Nabi SAW dengan perancangan sahih, secara ilmu sahih, secara terang-terang mengumpulkan bala tentera. Mereka yang langgar perjanjian tahaluf dijatuhkan hukuman. Di antaranya dibunuh mengikut kesalahan yang padan, dijatuhkan hukuman bunuh. Di antara mereka dihalau keluar daripada Madinah. Di antara mereka melarikan diri. Di mana puak-puak yang dihalau dan melarikan diri ini berhimpun di satu tempat yang dinamakan Khaybar. Mereka bina kampung, bandar baru di situ. Mereka mendirikan kota-kota yang teguh, berlapis-lapis, dan mereka melakukan gerakan ketenteraan untuk menyerang Madinah. Setelah Madinah dalam keadaan yang kuat, maka Nabi SAW mengerahkan bala tentera Islam untuk menyerang Khaybar. Mereka mengepung Khaybar. Nak serang bukan mudah, kotanya berlapis-lapis. Sebelum melancarkan serangan, esoknya Nabi yang duduk di markas tentera bersabda, esok aku nak serah bendera kepada seorang yang aku pilih. Orang ni Allah kasih kepada dia dan Rasul kasih kepada dia. Mengikut satu riwayat yang lain, yuhibbullahu wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Di mana orang ni kasih kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul kasih kepada orang ni. Aku nak serah bendera pada orang ni. Bila dengar begitu, maka masing-masing mari awal. Mari awal. Lama kening, mari subuh, kediang-kediang je. Tiba-tiba hari itu mari awal, pakat mari awal. Kerana berebut. Berebut nak jawatan menjadi ketua tentera. Ketua tentera zaman dulu bukan macam zaman Lenin. Zaman Lenin dalam kaca kebal, kaca perisai. Ini ketua tentera yang pegang bendera. Yang pegang bendera ni yang paling menjadi sasaran musuh. Musuh akan bunuh dia dulu, pegang bendera ni. Walaupun ini jawatan yang mencabar. Jawatan ni jawatan yang penting, pegang bendera. Yang memimpin barisan depan untuk menyerang Khaybar. Tapi sahabat-sahabat berebut. Berebut untuk mati. Untuk mati syahid. Berebut untuk mendapat kelebihan jihad fi sabilillah. Sayyidina Umar kata, aku tak pernah berebut jadi ketua, malaikat pada hari ini, kata Sayyidina Umar. Kerana kelebihannya. Nabi sebut orang ni Allah dan Rasul kasih pada dia. Aku pergi, sudah sembahyang subuh, masing-masing bangun, mendedahkan dirinya, mengharapkan Rasulullah surah bendera. Sehingga aku melompat, takut Nabi tak nampak.
Padahal Sayyidina Umar ni tinggi sekali pada orang lain. Hak yang rendah melompat, jeng-jeng. Nak suruh Nabi suruh bendera ke dia. Tiba-tiba Nabi sudah pilih. Iaitulah menantunya Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Suami pada Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Orang yang pertama masuk Islam. Selepas Nabi Khadijah, selepas Khadijah Ali bin Abi Talib. Kerana Sayyidina Ali duduk dengan Nabi di rumah Nabi. Lepas tu Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Lepas tu barulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Ini orang-orang yang awal masuk Islam. Sayyidina Ali orang yang masih muda. Yang masih muda. Barangkali masa tu umur di antara 20-30 tahun. Masih muda usianya. Mana Ali? Aku nak suruhkan Ali bendera ni, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain, ada sahabat beritahu Sayyidina Ali sakit mata. Sakit mata, tak boleh mari, sakit mata uzur. Mata dia sakit sebelah. Lalu Nabi suruh panggil bawa Sayyidina Ali mari. Panggil mari. Kerana dia yang ditentukan oleh Allah untuk menawan Khaybar. Sayyidina Ali pun mari dalam keadaan sakit mata. Mengikut riwayatnya, Nabi ludah dalam mata Sayyidina Ali dan berlaku mukjizat. Mukjizat, sembuh serta-merta mata Sayyidina Ali. Jadi mukjizat, perkara yang luar biasa. Lalu Nabi suruh bendera. Sebaik saja pegang bendera Sayyidina Ali terus menghala ke Khaybar. Dalam keadaan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Dan berkata, "Ya Rasulullah, ala madza uqatil?" Nak berperang kerana apa? Sayyidina Ali tanya, kerana apa? Padahal sudah yakin, kerana Allah, bukan kerana lain. Tapi kerana nak mengajar keikhlasan kepada orang lain. Kerana nak menguatkan lagi. Nak dengar Nabi kata apa? Kerana apa? Nabi kata, qatilhum hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Perangi mereka sehingga mereka mengucap dua kalimah syahadah, menjadi orang Islam. Mengikut satu riwayat yang lain, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah idza kunta bisahatihim ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Bila awak sapa di medan mereka, jangan serang lagi, ajak mereka mengucap dua kalimah syahadah, ajak mereka masuk Islam, jangan serang lagi. Mudah-mudahan mereka tak berperang, mereka terus masuk Islam. Dalam hadis yang lain pula, Nabi kata Sayyidina Ali, iaitulah ketika Sayyidina Ali dihantar ke Yaman, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka tak mahu masuk Islam, jangan serang mereka sehingga mereka serang dulu. Bila mereka serang dulu, jangan serang mereka sehingga mereka bunuh orang kalangan kamu. Bila mereka bunuh orang kalangan kamu, jangan serang mereka. Bawa mayat yang dibunuh itu, letak di hadapan. Adakah kerana ini kita nak berperang? Kalau mereka degil juga, perangi mereka. Bismillah, dengan nama Allah. Menunjukkan bahawa mengajak orang masuk Islam lebih utama daripada membunuh mereka. La an yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Demi sesungguhnya kejayaanmu memujuk seorang masuk Islam lebih baik daripada humurin na'am, unta yang berwarna merah, iaitulah kenderaan yang paling mahal harganya. Sebabnya bila kita ajak orang masuk Islam, kita dapat pahala. Dia melahirkan zuriat-zuriat keturunan yang beriman.
kita dapat pahala walaupun kita sudah mati, kita sudah meninggal dunia. Pahalanya sangat besar. Hadis ini menyebut terus perangi mereka sehingga mereka masuk Islam. Mengaku tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah. Setelah mereka masuk Islam, maka kita tidak boleh membunuh mereka lagi. Dalam hadis yang lain, Usamah bin Zaid radhiyallahu an membunuh seorang yang sudah mengaku masuk Islam. Orang itu mengaku masuk Islam, Usamah dibunuh juga. Lalu orang beritahu ke Nabi. Usamah kata dia masuk Islam sebab dia takut ke pedang. Dia takut ke pedang. Kalau tak sabit takut, dia tak masuk Islam. Masuk Islam pelawak, kata Usamah. Itu lebih kurangnya. Nabi kata, asyaqaqta qalbah. Adakah engkau belah dada dia, engkau tengok apa yang ada dalam hati dia? Membelah dada dia, mau tahu apa yang ada dalam hati dia. Jangan. Bila seorang itu sudah mengaku menjadi orang Islam, cukup. Apa yang ada dalam hati dia, dia munafik, dia menipu, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah Ta'ala. Kerja Allah Ta'ala. Jangan bila kita tengok orang tu zahir, dia mengaku Islam, kata menipu Islam. Jangan. Ini bukan urusan kita. Ini urusan Allah Ta'ala. Disebut dalam riwayat yang lain, inna kunna nahkumu bizawahir wallahu yatawalla sarair. Sesungguhnya kita menghukum apa yang zahir, Allah Ta'ala yang menentukan apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati dia, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Apabila mereka masuk Islam, tak boleh kita cabul diri mereka, membunuh mereka tak boleh, rapah harta pun tak boleh, malaikan bihaqqiha, dengan haknya, dengan hak yang diizin oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan hukum syarak, dengan sebab dia melakukan kesalahan-kesalahan yang diizinkan untuk kita bunuh dia. Di antaranya ialah dia murtad. Dia murtad. Dah jadi Islam, dia murtad. Maka orang murtad dikenakan hukum membunuh. Mengikut kebanyakan ulama. Ada ulama mengatakan minta dia bertaubat. Ada tempoh bertaubat. Ada ulama kata 3 hari. Ada ulama kata sebulan, 2 bulan. Ada ulama kata sampai mati pujuk dia. Ada ulama yang mengatakan demikian. Ini terserah kepada pemerintah. Pemerintah Islam. Pemerintah yang melaksanakan syariat. Ada pula orang kata murtad ni melanggar kebebasan beragama. Ini orang bukan Islam kata. Hukuman terhadap orang murtad melanggar kebebasan beragama. Ini tidak melanggar kebebasan beragama. Kerana ini berkait dengan orang yang sudah Islam. Orang yang sudah Islam, bila dia masuk Islam, dia murtad, mengikut hukum jenayah Islam, tak boleh. Dia murtad. Kerana seorang yang masuk Islam, dia mengadakan janji dengan Allah Ta'ala. Bila dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia berjanji dengan Allah Ta'ala. Kalau berjanji dengan manusia, langgar janji manusia, khianat kepada mana-mana kerajaan yang ada di dalam dunia, hukumannya bunuh. Di Amerika pengkhianat negara hukum bunuh. Di Rusia pengkhianat negara hukum bunuh. Kepada kita Islam, orang murtadnya pengkhianat terhadap Allah Ta'ala. Lebih besar pada pengkhianat negara lagi. Ini satu. Yang kedua, kita kena faham bahawa Islam adalah agama yang meletakkan politik dan negara di dalam ajaran Islam. Bila seorang murtad dianggap melanggar keamanan politik dan negara Islam. Kalau keadaannya bahaya kepada politik dan negara, maka boleh dikenakan hukum membunuh. Mana-mana negara dalam dunia pun, bila ancaman kepada keselamatan negara, kena hukum bunuh. Orang yang belum masuk Islam, tak boleh paksa dia masuk Islam.
Di sini kebebasan beragama yang ada dalam Islam. Bila dia tak Islam lagi, kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Kalau nak masuk Islam, aku bunuh. Tak boleh. Tak boleh. Bila sudah masuk Islam, barulah kena hukuman murtad ini. Murtad ini berkait dengan orang yang sudah masuk Islam. Yang kedua, orang yang bunuh orang. Hukuman qisas. Ini termasuk dia dalam bihaqqiha, dengan haknya, illa bihaqqiha. Di antara haknya ialah seorang yang membunuh dengan sengaja. Dia bunuh dengan sengaja, dia bunuh dengan alat yang membunuh. Bukan bunuh tak sengaja, tak boleh hukum bunuh. Ataupun dia tu dengan tangan dia tiba-tiba dia mati, bukan dengan alat yang membunuh. Tiba-tiba kelahi sikit, kawan tu sakit jatuh dah, kejut mati, tak boleh hukum bunuh. Ini bukan hak dia. Hak dia memang dia bunuh, tujuannya membunuh dengan sengaja, dengan alat yang membunuh, baru boleh dikenakan hukuman qisas. Oleh kerana hukuman qisas mengikut undang-undang jenayah Islam termasuk dalam hak manusia. Mana hak manusia di sini? Manusia yang ada hak boleh ampun. Manusia yang ada hak boleh ampun, iaitulah keluarga dia yang terdekat, wali dia. Kalau yang mati itu ada ayah dia jadi wali. Kalau adik-beradik dia jadi wali. Mengikut undang-undang Islam, wali kepada dia boleh mengampunkan penjenayah, ditukar dengan bayaran diat, bayaran ganti rugi. Berapa ratus hai kaunter. Sekarang ni ke berapa nilai? Saya kaunter berapa ribu, berapa ratus ribu, berapa juta kena bayar. Ditukar dengan bayaran ganti rugi, ataupun dia nak ampun tu. Ini dia syariat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu hukuman qisas dalam perkara membunuh dan perkara mencederakan. Ini ayat Quran, bukan ayat undang-undang manusia reka. Ini ayat Quran. Faman ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ila bi ihsan. Dan sesiapa yang dimaafkan daripada saudaranya, maknanya saudara dia, wali darah, boleh mengampunkan. Undang-undang yang ada hari ini yang boleh mengampun ialah lembaga pengampun. Lembaga pengampun, kalau kes yang berlaku di peringkat pusat, yang Tuan Agung jadi pengurusi, anggota dia Perdana Menteri, Peguam Negara dan beberapa orang lagi. Kalau di peringkat negeri, kes berlaku dalam negeri, pengurusi dia Sultan, Menteri Besar, kemudian wakil daripada Peguam Negara dan ahli-ahli dia. Ini undang-undang orang putih, bukan undang-undang Islam. Undang-undang Islam yang berhak mengampun ialah keluarga dia. Disebut waliyud dam, wali kepada darah itu. Wali yang berhak mengampun, orang lain tak boleh mengampun. Ini dia syariat Islam. Barulah tidak ada dendam. Kalau orang lain yang mengampun, bukan anak beranak dia, ampunlah. Oleh kerana dia ada hubungan orang-orang atasan, dia ampun. Tapi keluarga dia masih ada dendam di dalam dirinya. Kalau sekiranya keluarga dia sendiri yang mengampun, hukum Allah, berhukum Allah ada berkat masuk dalam diri, dalam hati. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dan bagi kamu dalam hukuman qisas itu membawa kepada kehidupan. Tuhan sebut dalam Quran. Hukuman qisas membawa kepada kehidupan, menyebabkan jenayah-jenayah akan berkurangan. Termasuklah hukuman qisas dalam perkara yang berkait dengan kecederaan. Kecederaan yang tidak sengaja. Bunuh yang tidak sengaja, macam kemalangan jalan raya. Ini termasuk hukuman qisas. Tapi kita tak pakai hukum Islam. Oleh kerana itulah tak boleh mengatasi masalah jenayah, tak boleh mengatasi masalah kemalangan, kerana kita tak pakai hukum Allah Ta'ala. Ini illa bihaqqiha, melainkan dengan haknya.
hak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara darah, dalam perkara kecederaan tubuh badan, perkara harta, ini hak yang ditentukan mengikut hukum Allah taala. Hari ini kita tak ikut hukum Allah taala. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah kepada Allah. Dengan makna orang yang kena hukuman qisas ataupun dimaafkan oleh keluarganya mengikut hukum syarak, tak ada hisab pada hari kiamat. Diampunkan oleh Allah Ta'ala. Kalau hukum tu tak ikut hukum Allah Ta'ala, menyebabkan ada hisab hari kiamat. Tak selesai hari kiamat. Siapa dia tak selesai? Penjenayah tak selesai, kerajaan pun tak selesai, orang yang mengundi kerajaan pun tak selesai juga hari kiamat. Yang mengundi kerajaan, yang memangkah masa pilihan raya, yang melaksanakan undang-undang bukan undang-undang Allah Ta'ala, pikul tanggungjawab sama pada hari kiamat. Ini wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah pada Allah Ta'ala. Ini kena faham balik. Semua berkait dengan Quran, berkait dengan hadis Nabi SAW. Kena faham balik. 50 riyal, 100 riyal, 5,000 boleh. Hisablah hari kiamat. Ini kena faham. Bagaimana hukum Allah ni boleh menyelesaikan masalah. Tuhan jadikan hukum tu masuk dalam hati manusia, menyebabkan manusia akan jadi insaf, jadi sedar, jenayah jadi kurang, jadi tak datang hati nak hukum, jadi ampun, dapat kelebihan dunia dan akhirat. Berlaku dengan perkara yang tidak diduga, yang tidak disangka. Zaman Sayyidina Umar berlaku satu kes. Zaman Sayyidina Ali berlaku satu kes yang kita baca, pernah sebut di sini. Zaman Sayyidina Umar, bagaimana seorang pengembala unta dia terlepas, masuk dalam kebun, lalu tuan kebun bunuh unta. Tuan unta cari-cari, tengok unta dia mampu. Balah dengan tuan kebun pun kata bukan-bukan, kemala unta ambil batu, tang atas kepala. Tuan kebun mati, tuan kebun. Lalu dia bawa ke mahkamah zaman Sayyidina Umar. Oleh kerana sabit dia melakukan kesalahan qisas, kata dia kena hukum bunuh lah, kena hukum bunuh. Lalu penjenayah ni kata, saya nak minta izin, saya nak balik kampung saya dulu, kerana saya ada adik yang belum balik. Ayah saya sudah mati, adik saya itu anak yatim, ayah saya wasiat. Saya balik nak selesaikan harta dengan adik saya yang belum balik itu, kemudian saya mari balik. Sayyidina Umar kata, siapa yang nak jamin? Nak jamin kalau dia tak mari? Tak ada orang. Paling-paling tak ada orang. Abu Zar. Kata Abu Zar, biar saya jamin. Abu Zar jamin. Jamin diri. Dia buat balik. Sampai masa buat apa bulan, tak mari. Tak mari. Orang ni tak mari. Tunggu-tunggu, akhirnya mari. Mari dalam keadaan yang lelah kerana jalan, naik kuda, naik kuda dan segala. Sayyidina Umar tanya, pasal apa mu tak lari? Yang mu mari juga pasal apa? Polis dak cari, polis tak ada masa tu. Tak ada. Pasal mu tak lari, mu mari juga. Dia kata, saya marilah, tak saya kena hukum. Di sini iman yang ada dalam diri menjadikan orang tu penjenayah tu tak lari. Ini tak payah polis pergi cari, dia suruh diri sendiri. Tak boleh lari pada hukum Allah Ta'ala. Lalu keluarga yang melihat bagaimana seorang ni sanggup serah diri, padahal dia bukan pergi cari, dia tidak serah diri. Tuhan jadikan mari siang kepada penjenayah, keluarga dia ampun. Ampun, saya ampunkan. Ampunkan dia, tak apalah, tak kena hukum bunuh. Sayyidina Umar tanya Abu Zar, mung yang menjamin dia, mung kena dia. Abu Zar kata, tak kena. Dah apa ke jamin? Dah tak ada orang nak jamin. Tak ada orang nak jamin. Ini persaudaraan Islam yang berlaku. Zaman itu, zaman Islam dilaksanakan. Itu berlaku peristiwa zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Ali pula berlaku pembunuhan di pasar. Pasar pak jual daging.
berlaku pembunuhan di bilik air. Seorang pembunuh bunuh seorang dekat bilik air, kemudian orang yang membunuh ni lari, tukang sembelih pun masuk dalam bilik air, dia tubik dalam keadaan baju dia penuh berlumuran dengan darah, pisau ada pinggang pula, orang pun pegang dia. Pegang dia, hamung bunuh. Dia pun uak tak boleh nak jawab. Tak pandai nak jawab, nak cari wakil pun tak boleh. Akhirnya dibawa ke mahkamah. Oleh kerana dia tidak ada hujah untuk melepaskan diri, maka dijatuhkan hukuman qisas, hukuman bunuh terhadap dia. Walaupun begitu, tunggu masa nak cari bukti lagi, cari bukti yang cukup. Tak boleh hukum bunuh selalu tunggu beberapa masa, kadang-kadang sampai setahun. Takut ada babaran bukti yang mensabitkan dia tidak salah. Tiba-tiba yang tukang bunuh sungguh ni mari sedar, aku tukang bunuh, orang lain kena hukum bunuh. Nanti hari kiamat masuk neraka lah aku. Seksa. Ingat ke hari kiamat, menyebabkan penjenayah ni insaf, serah diri depan Sayyidina Ali. Sebenarnya saya yang bunuh, bukan dia yang bunuh, dia tok air daging je, dia yang bunuh. Lalu sabitlah kesalahan dia yang membunuh. Keluarga ni pula melihat, sanggup serah diri kerana ingat ke hari akhirat. Hak ni pula ingat mengampunkan orang dapat pahala yang besar, maka mengampunkan yang membunuh ni pula. Ini berlaku dalam sejarah Islam. Ini semua berlaku ialah kerana ada iman. Syariat Islam ni ada iman, ada roh. Undang-undang manusia tak ada iman, tak ada roh. Dengan sebab itulah undang-undang manusia tidak boleh menyelesaikan masalah keamanan, masalah keselamatan, kerana wahisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah pada Allah. Tak ada dalam undang-undang manusia. Dalam undang-undang Islam ada. Ada undang-undang Islam ni. Dengan sebab itu kita orang Islam ni kena balik kepada Islam kita, barulah boleh selesai masalah. Jadi hadis ni, walaupun hadisnya berkait dengan peperangan Khaybar, tapi berkait dengan hukum-hukum yang lain. Wa hisabuhum illa bihaqqiha, darah dan harta dengan haknya, hak mengikut hukum syarak. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka terserah pada Allah. Inilah rahsia bagaimana syariat Islam itu boleh mewujudkan keamanan dan rahmat kepada Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.